Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini kelas kita, kelas akaun bersama Teacher Nisa, kita akan mengupas berkenaan dengan pembubaran perkongsian. Okay, seperti yang semua sedia maklum, pembubaran perkongsian ni dia salah satu topik di dalam topik perkongsian tingkatan 5. Okay, di dalam topik tersebut kita ada dua subtopik yang sebenarnya. Yang pertama adalah pengasingan untung rugi, yang kedua adalah pembubaran perkongsian. Okay, kita terus kepada topik kita pada hari ini. So bila kita dapat soalan begini iaitu ni soalan ni, ini adalah soalannya. Ni sepanjang ini adalah soalan. Kita tengok dulu apa yang dia nak. Anda dikehendaki menyediakan akaun realisasi, akaun bank dan akaun modal berwangan. Okay, so ini kita punya akaun realisasi, akaun modal dan akaun bank. Okay, so akaun realisasi, akaun modal dan akaun bank. Okay, so bagaimana kita nak kata soalan begini, soalan realisasi ni. Sebenarnya soalan realisasi ni jika naik dalam XPM, dia adalah satu bonus kepada pelajar kerana jika pelajar buat dengan baik, at the end of the question, pelajar akan dapat tahu yang apa yang pelajar buat itu betul, kerana last sekali semuanya akan balance. Maksudnya bila kita hantar ke bank, hantar ke modal, so dia akan balance. So dia sebenarnya is such a relief kalau kita dapat soalan macam ni. Okay, so yang pertama apa yang kita kena buat adalah kita kena tutup semua akaun aset kecuali akaun bank dan hantar baki-baki akaun aset tersebut ke akaun realisasi. Hantar ke sini lah. Okey, yang kedua, hantar baki akaun modal dan akaun semasa ke dalam akaun modal berkongsi. Okey, so maksudnya di sini kita tutup akaun semasa dan kita hanya ada satu akaun iaitu akaun modal berkongsi sahaja. Okey, dah nak tutup, betul tak? Kita dah nak membubarkan kita punya perkongsian, tak perlu nak tengok banyak-banyak akaun. So akaun semasa dan akaun modal dia sebenarnya perkara yang sama, cuma bila kita menggunakan kaedah modal berubah, kaedah modal tetap, itu yang menyebabkan wujudnya akaun semasa. So sekarang ni bila kita nak bubar, so kita tutup akaun semasa ni dan kita hantar baki jika ada ke dalam akaun modal. Alright. Yang ketiga, kita hantar baki akaun bank dan tunai. Tunai ni jika ada lah ke dalam akaun bank. So maksudnya macam yang ini kan, ada tak baki akaun bank? Ni 38,650 ni kita hantar dulu ke dalam akaun bank, dan jika ada baki akaun tunai di sini, kita sama juga, kita tutup akaun tunai tersebut dan bawa ke dalam akaun bank dia punya baki. Okey, yang keempat, akaun-akaun liability tak perlu ditutup kerana akan dibayar menggunakan duit di bank ataupun diambil alih oleh pekongsi. Yang kelima, aset-aset sama ada akan direlis atau diambil oleh pekongsi. Okey, aset-aset yang kita ada ni, yang tadi ni, sama ada direlis maksudnya dijual. Kalau jual kita akan dapat duit lah, dapat cash dan akan masuk dekat bank. Okey, ataupun sama ada dijual tadi ni atau diambil alih oleh pekongsi. Okey, yang keenam, jika ada ABT, yang ini ni, ABT ni. So jika ada ABT akan dikutip, dan jika ada ABT yang tidak dapat dikutip, kita terus jadikan dia hutang lapuk, dan hutang lapuk ni kita tak perlu rekod di mana-mana. Sama ada dalam akaun realisasi, akaun modal atau akaun bank, tak perlu rekod langsung untuk hutang lapuk. Okey. Nombor 7, ABB kita kena bayar, dan jika kita ada dapat diskaun, ni diskaun salah ejaan sedikit, dan jika kita dapat diskaun, kita kena ambil kira diskaun dan merekodkan diskaun tersebut ke dalam akaun realisasi. Okey, masukkan diskaun tersebut ke dalam akaun realisasi. Okey, last sekali, belanja realisasi jangan dilupa, yang mana dia juga perlu direkodkan dalam akaun realisasi dan akaun bank. Okey, so bila belanja realisasi dia kena bayar, so maksudnya dekat bank kena rekod pengeluaran pengeluaran duit. Okey, so kita directly kepada soalan, iaitu soalan perkongsian. Yang ini sebenarnya adalah soalan negeri Johor. Okey, soalan daerah Johor Bahru tahun 2019. Okey, kita pergi kepada soalan.
Haikal, Ina dan Jas. So maksudnya pekongsi kita ada 3 orang merupakan rakan kongsi perkongsian Hijaz yang menjalankan perniagaan membuat keropok di Bukit Indah. Mereka berkongsi untung rugi mengikut nisbah 2-2-1. Okey, soalan ni mudah. Sebab apa? Sebab dia dah bagi tahu dah nisbah. Okey, anak-anak pelajar tak perlu nak pergi kira. Okey, dia dah bagi nisbah dah 2-2-1. Okey. Pada 30 September, mereka bersetuju untuk membubarkan perkongsian dan berikut merupakan kedudukan kewangan pada tarikh tersebut. So, dia ada premis, lengkapan, kenderaan, ada susut nilai terkumpul kenderaan, ada akaun belum terima, ada inventory. So, basically ini semua adalah aset. Okay, kita ada akaun modal, kita ada akaun semasa, kita ada akaun bank, kita ada ABB iaitu liability, dan kita ada gaji belum bayar juga merupakan satu liability. Okey, so yang ini liability, yang ni liability, yang ini semua aset. Okey, ini semua aset, yang ini modal, yang ni akaun semasa, yang ini adalah baki bank. So kena masukkan baki-baki tersebut terlebih dahulu. Kena masukkan baki-baki tersebut terlebih dahulu. Okey. Alright, so kita masukkan, kita buat step yang pertama kita iaitu tutup semua akaun aset kecuali akaun bank dan hantar baki akaun-akaun tersebut ke dalam akaun realisasi. So kita ambil semua ni lah, premis, lengkapan, kenderaan, ABT dan juga inventory. Kalau pelajar perasan kat sini, kenderaan ada susut nilai terkumpul kenderaan kan. So apa nak buat? Kita tolak dulu nah, kita dapatkan nilai buku dan kita bawa nilai buku tu ke dalam akaun realisasi. Ingat nah, ni 2 ni. So dapatkan nilai dapatkan NB, nilai buku. Okay, nilai buku ni yang kita bawa ke akaun realisasi. Okay, so kita bawakan premis, lengkapan, kenderaan, ABT dan inventory. So tarikh berapa hari bulan? Untuk pembubaran perkongsian dia bagi tahu dah. Tarikh 30 September, tolonglah tulis 30 September. So 2018. Okey, saya tukar ink color hitam ke biru. Birulah. Okey. 2018 September 30. Okey. So kita tutup akaun. So kita akan letak premis. Okey, lengkapan. Okey, kenderaan. Okay. ABT, akaun belum terima. Okay. Dan inventory. Walaupun bank itu adalah aset, tapi kita tak boleh tutup dia dah hantar akaun realisasi sebab akaun bank masih wujud. Nampak tak ni? Ada lagi akaun bank kat sini. So jangan tutup dia. Kita bawa baki bank ni ke dalam akaun bank. Okay, so bawa baki RM50,000 untuk premis. Lepas tu RM13,500 untuk lengkapan. Kenderaan tolak so kita akan dapat RM20,500. Okey. ABT RM4,700 dan inventory RM11,500. Okey. And then yang kedua, kita akan hantar baki-baki. Okay, kita akan hantar baki-baki akaun modal dan akaun semasa ke dalam akaun modal. Okay, so kita tengok akaun modal di sini. Okay, nampak tak akaun modal? Sini. Dan akaun semasa. So kita akan bawa ke dalam akaun modal. Okay, first kita ambil modal. Okay, so kita akan tulis 2018 September 30. Baki BB. Okey. RM50,000. Okey. RM40,000 Ina. Dan juga Jas RM30,000. Okey. Lepas tu akaun semasa kita bawa. Kalau pelajar perasan, Jas ni baki dia dalam kurungan. So maksudnya bila baki dalam kurungan dia berbaki debit.
Okay, kalau kita tahu akaun modal dan akaun semasa, dia punya asas basis dia berbaki kredit lah. Kredit tu maksudnya positif. Okay, bila dalam kurungan ni menunjukkan baki negatif, so negatif itu adalah debit side. Okay, so kita bawa akaun semasa. So kita tulis dekat sini semasa. Okay, semasa kita bawakan untuk Haikal 6,700. Kita bawakan untuk Ina 3,100. Dan kat sini kita tulis 2018 September 30. Kita letakkan semasa JAS. Okay, semasa JAS 950. Okay, so basically step yang kedua pun kita dah buat dah. Okay, ni step yang kedua. Okay, step yang ketiga, kita hantar baki akaun bank ke dalam bank. Jika ada tunai, kita bawakan, kita tutup juga akaun tunai tu dan hantar juga ke dalam akaun bank. So kita ambil 38,500. Jangan lupa tarikh 2018. Okay, September 30. Baki, sekejap ya, saya padam sikit. Okay, baki BB. Okey, berapa? 38,650. Okey, so basically semua baki kita dah bawa lah. Okey, akaun yang keempat, kalau anak-anak pelajar perasan, saya tulis apa? Saya kata account liability tak perlu tutup sebab nanti kita nak bayar dia, sama ada dibayar atau diambil alih oleh pekongsi. So dalam soalan kita ada dua liability, iaitu ABB dan juga gaji belum bayar. So tak payah buat apa-apa dengan dia sehinggalah anak-anak pelajar jumpa maklumat tambahan dekat sini berkenaan dengan ABB ataupun gaji belum bayar. Okay, so basically semua dekat sini kita dah ambil kira dan kita dah masukkan ke dalam akaun realisasi, akaun modal dan juga akaun bank. So sekarang ni kita kena bacalah apa dia yang berlaku semasa pembubaran. Okay, so kalau kita tengok kat sini, premis diambil alih oleh Haikal dengan nilai 65,000 dan kenderaan diambil alih oleh Ina pada nilai buku. Okay, so nilai buku kita yang inilah tadi ni 20,500 ni kita dah tolak dah. Macam mana dapat 20,500? Yang ini 28,000 kita tolakkan dengan 7,500 dan kita dapat 20,500. Okey. Boleh nak? Okey. Alright. Dan kita kata tadi premis diambil alih oleh premis diambil alih oleh Haikal 65,000 dan kenderaan diambil alih oleh Ina pada nilai buku. So kita kena record lah. Okay, so kalau nak pelajar tengok di sini apa yang kita ada. Sekarang ini apa yang kita ada. Okay, sebelah sini apa yang kita ada. Okay, sebelah satu lagi apa yang kita akan dapat. Yang ni kita ada. Okay, side sini. Side sini adalah yang kita dapat. Maksudnya lepas kita jual semua nak tutup kan. So kita akan jual segala-gala aset kita tu. So apa yang kita dapat dia akan ditunjukkan di sebelah kredit ini. Macam hasil kepada kita lah. Okay, yang ini yang kita ada. Yang ni yang bila kita jual kita akan dapat di side sini. Okay. Bila belah sini, belah kredit side sini. Okay, saya tulis ni debit dengan kredit. So bila kredit side di sini nanti ni lebih tinggi berbanding dengan debit side nanti, anak-anak pelajar akan dapat untung realisasi. Jika berlaku sebaliknya, maksudnya jika debit side di sini, apa yang kita ada ni lebih tinggi daripada apa yang kita dapat dan kita akan dapat rugi realisasi. Okey, so kita pergi kepada maklumat tambahan yang pertama, premis. Diambil alih oleh Haikal dengan harga 65,000. So kita akan tulis dekat sini 2018. So saya tukar color. September 30, kita akan tulis modal Haikal dan kita akan tulis apa benda? Premis. Maksudnya Haikal ambil premis 65,000 dan kita bawa ke dalam akaun modal Haikal. Kalau yang ni debit side kan? Kalau yang ni credit side, so dalam modal Haikal dia akan duduk di debit side. Okey, so kita akan tulis kat sini realisasi premis. Okey, dan kita letakkan dekat Haikal 65,000.
Okay. Next pula kita tengok kenderaan diambil alih oleh Ina pada nilai buku. So kita buat yang sama. So kita akan tulis modal Ina dalam kurungan kenderaan. Okay. So kita tulis 20,500 dan kita hantar ke dalam akaun modal Ina, iaitu kita tulis realisasi dalam kurungan kenderaan. Okay. 20,500. Okey, kenapa kita tulis realisasi? Sebab yang ini datang dari akaun realisasi. So kita tulis realisasi. Okey, yang ini kenapa kita tulis akaun modal? Sebab dia datang dari akaun modal. Okey, dan kita pergi kepada maklumat tambahan nombor 2. Lengkapan dan inventory dijual pada harga 20,250. So maksudnya bila dijual, kita akan dapat cash money. Okay, cash money akan melibatkan duit di bank bertambah. Okay, so bila kita jual lengkapan dan inventory, kedua-dua ini, lengkapan ni dengan inventory ni akan keluar. Okay, dia tak ada lagi dah, dia tak jadi kita punya dah. So kita kena kreditkan dia. Okay, so kita kreditkan kat sini, kita tulis bank. Sebab duit masuk nah. So kita akan tulis lengkapan dan inventory. Okey, 20 berapa tadi? 250 dan dekat akaun bank kita akan tulis yang sama, kita akan tulis realisasi. Okey, lengkapan dan inventory. Nilai yang sama 20250. Okey. Next, maklumat tambahan yang ketiga, dia kata baki akaun belum terima dijelaskan oleh pelanggan setelah diberi diskaun 10%. Okay, dia bagi diskaun 10% ya. Dia bagi diskaun 10%. So 10% tu banyak mana? So kita kena tengok ABT. Berapa ABT kita? ABT kita adalah pada nilai 4,700 dan semua dibayar dan kita bagi diskaun sebanyak 10%. So kita ambil dekat sini 4,700 darabkan dengan 10%. So awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 470. Okey. So 470 ni adalah yang kita tak dapat kutip lah. Nah, yang tidak dapat dikutip. Nah, yang tak dapat dikutip. Yang dapat dikutip adalah sebanyak 4,700 tolakkan dengan 470. Okey, so kat sini sebenarnya 4,700 tolakkan dengan 470, kita akan dapat 4,230. Banyak ni je yang kita dapat kutip. Dapat kutip banyak ni je. So bila kita dapat kutip, kita dapat duit lah. So bila dapat duit, kena record di bank. Okay, so kita tulis kat sini bank dalam kurungan akaun belum terima. Okay, 4230 dan dekat bank kita tulis realisasi dalam kurungan akaun belum terima. Okay, 4230. Okay, maklumat tambahan yang seterusnya, perniagaan menjelaskan baki akaun belum bayar dengan diskaun sebanyak 500. Okey, dan juga kita buat satu-satu lah ya. Perniagaan menjelaskan baki akaun belum bayar dengan diskaun sebanyak 500. So akaun belum bayar kita ada liability 8,000. Kita hutang orang 8,000 tapi kita dapat diskaun 500. So berapa yang kita jelaskan? Kita jelaskan sebenarnya 7,500. So kita ada dekat sini 8,000. Kita dapat diskaun 500. So berapa yang bank bayar? Bank bayar 7,500 sahaja. So dekat sini kita akan tulis 2018 September 30. Kita akan tulis akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar 7,500. Okey, di sini uniknya ABB, bila berlaku diskaun macam Cik sebut kat mana tadi, kat sini, kan ingat tak Cik sebut ni maklumat yang ini, nombor 7 ni,
ABB kita kena bayar dan jika dapat diskaun kita kena ambil kira dalam akaun realisasi. So kita kena tambah di belah kita dapat ni. Kita dapat diskaun kan? So kita kena record. Okay, kita dapat diskaun, kita kena record. So kita akan record diskaun diterima dekat sini. Okay, so kita akan tulis dekat sini. Okay, akaun belum bayar dalam kurungan diskaun diterima. Okey. 500. So kena record kena tulis macam tu. Okey. Next, maklumat tambahan yang kedua. Nampak tak sini? Sorry, kita back kepada maklumat tambahan yang tadi tu, yang ABB tu. 7,500 bila tambah dengan 500 dia akan tetap dapat 8,000. Maksudnya settle lah 8,000 tu. Cuma kita dapat dalam bentuk diskaun 500 dan kita bayar dalam bentuk tunai 7,500. Okey, gaji pula dijelaskan sepenuhnya oleh JAS. So maksudnya JAS yang bayar. So bila JAS yang bayar, so apa yang berlaku? Okey, JAS macam ambil alih lah. JAS akan mengambil alih gaji yang perlu dibayar. So apa yang kita buat? So kita akan record JAS kat sini Cuba yang ni sebelah JAS akan tambah di sebelah kredit. So kita akan tulis gaji belum bayar. Okey, JAS. So berapa? 2,000. Okey. Okey, kenapa JAS dia akan, kalau pelajar perasan dekat sini, gaji belum dibayar dijelaskan oleh JAS. Tapi kenapa kat sini JAS bertambah pula, betul tak? Yang ini kan kalau kita tengok modal, belah ni ketambah, belah ni tolak, betul tak? So kenapa pula ni bertambah pula JAS ni? Okey, dia adalah disebabkan bila JAS yang jelaskan gaji belum bayar, seperti seolah-olah JAS membawa modal tambahan ke dalam perniagaan. Okey, gaji belum bayar ni dia kena bayar dekat pekerja. So bila JAS guna duit JAS untuk bayar gaji ni, so dia seolah-olah seperti mana JAS membawa modal tambahan ke dalam perniagaan, sebab itu dia bertambah di bahagian kredit dalam akaun modal. Okey, harap pelajar faham explanation teacher tu. Okey. So yuran guaman ialah 400. So yuran guaman ni sebenarnya adalah belanja realisasi. Okay. Proses pembubaran akan melibatkan peguam dan peguam akan mengenakan bayaran. So bayaran inilah belanja realisasi. Dan tengok nombor 8 je kata belanja realisasi jangan dilupa. Okey, kena record dalam akaun realisasi dan akaun bank. Bila kata yuran guaman kena bayar lah. So bila kena bayar kena record dekat bank. Okey, so bank akan keluar duit dekat sini lah. Sebanyak 400. So kita akan tulis realisasi belanja realisasi 400 dan kita akan masukkan ke dalam akaun realisasi. Kita akan tulis dekat sini bank dalam kurungan belanja realisasi dan kita akan tulis 400. Okey. So, belanja realisasi ni suka teacher nak ingatkan dia punya treatment ini sama seperti liability baru jumpa. Okey, sama seperti liability baru jumpa. Okey. So, kadang-kadang dalam soalan di sini, pelajar kadang-kadang dalam soalan dalam maklumat tambahan, tiba-tiba dia kata sewa belum bayar baru dijumpai. Kadar bayaran belum bayar, ada kadar bayaran belum dijelaskan baru dijumpai. Yang itu sebenarnya adalah satu liability baru jumpa. So liability baru jumpa ni, orang kata dia baru muncul. Okay, bila dia baru muncul, cara treatment dia adalah seperti belanja realisasi, di mana anak-anak pelajar kena rekodkan di sini. Contoh bank, bila baru jumpa kena bayar lah. So contoh dekat sini, bank dalam kurungan kadar bayaran belum bayar. So kita akan tulis kat sini kadar bayaran belum bayar.
Dan dekat bank sebelah sini, bila kita kena bayaran berbayar, kena bayar lah. So, bila bayar, kita akan tulis realisasi. Kita akan tulis kadar bayaran belum bayar, nilai dia berapa. Okay, so treatment liability baru jumpa sama macam belanja realisasi. So, anak-anak pelajar tolong ingat yang itu. Okay, so basically semua ni kita dah buat dan sekarang ni kita kena tutup kita punya setiap akaun realisasi, akaun modal dan akaun bank dan kena imbangkan. Jika anak-anak pelajar buat dengan baik, dengan betul, semua kita dapat imbangkan dan akhirnya kesemua baki ketiga-tiga akaun ini akan menjadi kosong. Okay. Yang pertama yang kita kena imbangkan adalah akaun realisasi. Yang kedua adalah akaun modal. Last sekali baru akaun bank. Okay, so kita kira. First adalah kita kena kira dulu berapa baki debit bagi akaun realisasi. Belah sini berapa banyak kita ada. Dan belah sini berapa banyak yang kita dapat. So kalau dapat untung, kita kena bahagikan mengikut nisbah soalan ini 2-2-1. Okay, kena bagi dia 2-2-1. Lepas kita bahagi, kita akan hantar ke dalam akaun perkongsi masing-masing. Lepas kita hantar ke dalam akaun perkongsi masing-masing, kita kena tutup akaun perkongsi masing-masing dan hantar baki itu ke dalam akaun bank. Dan masa itulah the moment of truth. Jika awak buat betul-betul, baki akaun bank itu akan sama di debit dan kredit. Okay, so kita akan buat 1/1. Okay. So, teacher nak totalkan di sini. Okay. Alright, so berapa? Mari kita kira sama-sama. Okay, mari kita kira sama-sama. 50,000 tambahkan dengan 13,500 tambahkan dengan 20,500 tambahkan dengan 4,700 tambahkan dengan 11,500 tambahkan dengan last sekali 400. So sebelah debit ni kita dapat berapa? Okay, saya tulis tepi ni lah. 100, 600. Kita dapat 100, 600. Okay, sekarang ni kita kira belah kredit pula. 65,000 tambahkan dengan 20,500 tambahkan dengan 20250 tambahkan dengan 4230 dan juga 500. So kita dapat 110,480. So basically yang mana lebih tinggi? Yang sebelah kredit adalah lebih tinggi. So bila kredit lebih tinggi, kita kena guna baki dia lah di dua-dua belah. So kita tengok kat sini 110,480 110,480. Okay, so kita akan cari perbezaan. 110,480 tolakkan dengan 100,600, kita dapat 9,880. Okay, so kita dapat 9,880. Okay, 9,880. So basically kalau kita tengok kat sini, di sini adalah kita mengalami untung, kita dapat untung realisasi. So kita akan tulis kat sini akaun modal Haikal, Ina dan juga Jas. Okay, Haikal, Ina dan Jas. So dalam kurungan kita kena buat pengiraan 9880 darabkan 2/5. Okay, 9880 darab 2/5 dan 9880 darab dengan 1/5. Okay, so kalau kita kira 9880 okay, portion dia adalah, alah tak cukup saya teacher betulkan sedikit anak-anak pelajar tengok. So dia kena betul. So kena betul ni kena tulis elok-elok lah. Okay, so kita buka bawah ni total dia 110,480. So belah sini pun kita tolak ni, kita betulkan dia balik. Okay, kat bawah ni 110,480. Okay, so kita dapat 1976. Lepas tu kita yang ni kita dapat 3952. Kat sini pun kita dapat 3952.
Okey ya. So bila kita dah total, maksudnya basically akaun realisasi dah zero lah. Kalau anak-anak tengok kenapa dah kosong, sebab baki dia dah sama 110480, sebelah sini pun 110480. Kalau anak pelajar tambah daripada 50,000 sehingga 1976, jawapan dia akan dapat 110480. Dan kalau anak-anak tambah daripada 65,000 sampai 500, dia akan dapat juga 110480. Okey, so yang ini nampak tak kita letak apa? Kita tulis akaun modal kan? Akaun modal Haikal, Ina dan Jas. So apa yang kita kena buat? Kita kena bawa ke dalam akaun modal Haikal, Ina dan Jas figure 3 ini. Okey, so kalau ni duk belah debit, so kita akan bawa di sebelah kredit. So kat sini sebenarnya kita akan tulis untung realisasi. Sebelah sini untung lah, untung realisasi. So kita akan tulis untung realisasi ataupun tuliskan realisasi sahaja pun boleh. Okey, so untung realisasi bawakan figure 3952 3952 untuk Ina dan untuk Jas 1976. Okey, so step yang kedua pun kita dah buat. Sekarang kita nak buat step yang ketiga, iaitu kita nak tutup akaun modal. So kita kena tutup akaun modal. So kita gariskan dulu. Okey, kita gariskan akaun modal. Okey, kita totalkan akaun modal. Okey, kita totalkan akaun modal. Okey, kita totalkan dulu sebelah mana yang lebih besar nah. Kalau kita tengok untuk Haikal, kita kena compare Haikal dengan Haikal, Ina dengan Ina, Jas dengan Jas. Maksudnya debit dengan kredit tu kita kena compare. So kalau kita tengok dekat sini 50,000, 57,000 dengan 3,950. So kita kira dulu debit dan kredit lebih belah mana lebih banyak. So untuk Haikal 50,000 tambahkan dengan 6,700 tambahkan dengan 3,952. So kita akan dapat 60652. Okey, masih rendah berbanding belah kredit dia. So belah kredit lah yang kita akan guna. Okey, so kita akan tulis dekat sini 65,000, sebelah sini pun 65,000. Okey, cuma teacher tulis kat bawah ni 60652 baki belah untuk siapa nama ni? Untuk Haikal. So kita kira dulu 65,000 tolakkan dengan 60652. So kita akan dapat sebanyak 4,348. So kita akan tulis dekat sini bank ya. Kita akan tulis bank. So, kita nak ubah sikit. So, kita akan tulis bank. Okey, 4,348. Okey, so kita buat cara yang sama untuk Ina. So, kita tengok untuk Ina, belah debit dengan kredit Ina. So, belah Ina, debit dia 20,500, kredit dia kita kena kira nah. So basically kat sini 40,000 kan. So banyaklah lagi belah sini sebenarnya, tapi kita kena kira juga. 40,000 tambahkan dengan 3,100 tambahkan dengan 3,952 dan awak akan dapat 47,052. So basically 47,052 di sini lebih besar berbanding dengan 20,500 di sini. So kita akan guna 47,052 sebagai baki di bawah ini. So kita akan tulis 47,052. So 47,052. Okey. Kita tolakkan dengan 20,500, kita akan dapat 26,552. 26,552. So kat sini kita akan tulis bank. Okey, 26,552. Okey, kita buat perkara yang sama juga untuk Jas. So kalau kita tengok kat sini Jas lebih tinggi di sebelah kredit lah. Okay, kalau kita tengok nampak tak ni 30,000, 2,000 dengan 1976 kan. So yang ini pula 950 saja. So memang confirm sebelah sini lebih tinggi. Cuma kita kena kira 30,000 tambahkan dengan 2,000 tambahkan dengan 1976, kita akan dapat 33,976. So 33,976. So kita tulis di dua-dua belah 33,976. Okey, kita tolakkan dengan 950, kita akan dapat 33,026. Okay, so basically kalau anak-anak pelajar tengok baki akaun bank dah
baki akaun modal dah kosong. Okey, kenapa dah kosong? Sebelah debit Haikal 65,000, sebelah kredit Haikal pun 65,000. Sebelah debit Ina pun 47052. Sebelah kredit Ina pun 47052. Begitu juga dengan JAS. Belah kredit dia 33976, belah debit dia pun 33976. Sekarang ni pelajar nampak tak ada nilai bank di sini? Okey, ada 3 nilai bank dan kita kena bawa ke dalam akaun bank. Kalau kata di akaun modal ni 3 bank. Okey, kalau kita tengok akaun modal ni, belah kredit ni, akaun bank dia ada kan 14376. So kita akan hantar akaun bank ini, ni nilai ini ke dalam akaun bank di sebelah debit. Okey, kalau dalam akaun modal, okey, butiran bank ini berada di sebelah debit. So kalau dalam akaun bank dia akan jadi sebelah kredit. Okey, dia akan jadi sebelah kredit. So kita hantar, saya akan guna figure warna lain ya. So kita hantar yang ini ke dalam akaun bank. So kita akan tulis modal. Okey, modal siapa ya? Modal Ina, juga modal JAS. Yang ini kita akan tulis modal Haikal. Okey, modal Haikal 48, modal JAS, modal Ina 26552. Betul ke? 26552. Dan juga modal JAS 33026. Okey, so basically sekarang ni kita kena tutup akaun bank dan kita kena tengok betul tak baki kita ni akan balance di kedua-dua belah. Okey, so kita tambah kedua-dua belah. Sebelah debit dulu, 38650 tambahkan dengan 20250 tambahkan dengan 4230 dan tambahkan dengan 4348. Kita akan dapat 67478. So figure kat sini. So kita akan dapat 67478. So yang ini sebelah kredit pula, ni debit lah. Okey, so kita kira sebelah kredit pula. Okey, 7500 tambahkan dengan 400 tambahkan dengan 26552 tambahkan dengan 33026, kita akan dapat 67478. Okey, alhamdulillah. So kalau anak-anak pelajar perasan, sama lah baki dia. Sama tak ni? Okey, sama. 67478 di kedua-dua belah debit dan kredit. Okey, so kalau kita dapat jawapan macam ni, itu maksudnya kita punya kerja daripada atas sampai bawah tadi dah betul. Okey. Apa yang anak-anak pelajar perlu faham di sini, okey, ini menunjukkan yang Haikal perlu membawa masuk nilai RM4,348 duit ke dalam perniagaan untuk menampung apa yang dia dah ambil. So tak cukup sekarang ini. So bila tak cukup, dia kena buat tambahan modal. Sebab itu, kalau anak-anak perasan dekat belah bank ni, modal Haikal tambah di sebelah debit. Ini maksudnya Haikal bawa duit. Okey, Haikal bawa duit tambahan. Ni maksudnya yang ini ni. Okey, Haikal bawa tambahan duit. Haikal tambah cash dalam perniagaan. Sebab itu akaun bank dia debit. Okey, so dia kena baki akaun modal dia tadi tak cukup lah. Dia tak cukup sebab 65,000 belah debit. So dia kena menampung lagi RM4,348 untuk dia cukupkan. Okey, manakala untuk Ina dengan JAS, okey, dia orang sebenarnya akan dapat cash money sebanyak, Ina akan dapat 26552, manakala JAS akan dapat 33026. Okey, duit ni depa akan dapat. Dua orang ni akan dapat. Ina akan dapat, JAS juga akan dapat. Ini adalah kerana akaun bank, akaun modal dia berbaki banyak lagi. Nampak tak? Dia ada 47,000. Kalau untuk Ina, dia ada 47,052. Sedangkan yang dia belanja semasa proses pembebaran hanya 20,500. Okey, perbezaan itu dia akan dapat balik dalam bentuk cash. Sebab itu, bank dia duduk sebelah kredit. Bank keluar duit lah, hantar dekat dia, bagi balik duit cash dekat Ina.
Okey, bank bagi balik dekat Ina. Okey, sama juga dengan JAS. JAS ada 33,976. Okey, 33,976, sedangkan yang dia belanja semasa proses pembubaran hanya 950. So kita kena pulangkan balik dekat JAS 33,026. Sebab itu juga bank modal JAS ini duduk di sebelah credit account bank kerana cash ini akan dikeluarkan kepada JAS. Okey, keluarkan cash. Cash kena keluar. Credit cash bagi kat JAS. Okay. Last kali bila kita buat proses pembayaran, baki akaun bank kita belah debit dan belah kredit akan balance. Nampak tak? Kita akan dapat 67478. Okay. So, begitulah. Kalau ekonomisasi macam itulah caranya. Jika pelajar buat dengan baik daripada atas sampai bawah, pelajar akan dapat jawapan yang balance di akaun bank pada akhirnya. Okay, so teacher harapkan perkongsian teacher pada hari ini bermanfaat. Semoga semua boleh buat akauntisasi dengan baik selepas ini. So teacher ingatkan, jangan baca banyak-banyak kali soalan. Tolong baca sekali sahaja dan jalan sekaligus. Macam contoh, premis diambil alih oleh Haikal. So letak dekat akauntisasi, letak dekat akaun modal. Janganlah letak dekat akauntisasi saja. Lepas tu baca lagi. Berapa kali kita nak baca? So, baca sekali lalu dan terus masukkan ke dalam akaun-akaun yang berkaitan. Okay? Yang tu adalah teacher punya reminder untuk yang terakhir. Sebelum, kalau nak buat soalan ni, begitulah. Jangan baca banyak-banyak kali. Kerana bila pelajar baca banyak-banyak kali, pelajar akan tend untuk tertinggal informasi. Pelajar akan jadi tertinggal sebab baca banyak kali, dia pening. Ni kita baca sekali saja dan kita terus record ke dalam akaun-akaun yang berkaitan. Okay. So, Assalamualaikum semua. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video yang seterusnya, InsyaAllah. Okay, bye.